dosa yang Allah Ta'ala kenakan hukum hudud di dunia, hukum had di dunia. Di dunia ni dikenakan had. Pasal apa? Sebab dosa tu, perbuatan dosa yang besar, sehingga agama syariat mengenakan hukuman di dunia, hukuman had. Contoh apa contoh? Murtad, bunuh, zina, rejam adapun sebab perbuatan, mencuri, potong tangan. Ni dosa besar lah dia. Sebab kalau dosa kecil, agama tak akan kena hukuman yang keras. Tiba-tiba agama kenakan hukuman yang keras, menunjukkan dosa itu dosa besar. Ataupun dosa besar juga ialah dosa yang ada alaiha fil akhirah. Allah Ta'ala beri amaran yang keras, janji amaran yang keras di akhirat, seperti masuk neraka. Masuk neraka ataupun haram memasuki syurga. Setiap dosa yang Allah kata haram masuk syurga ataupun masuk neraka, ni dosa besar. Dosa besar. Sebab kalau dosa kecil, dia boleh terhapus dengan amal kebajikan yang kita buat. Kita ambil air sembahyang, elok-elok, dia boleh gugur. Tiba-tiba Allah ataupun Nabi menjanjikan masuk neraka, haram syurga, menunjukkan dosa besar. Ataupun dia mendapat kemurkaan Allah dan laknat Allah. Tak, Nabi kata laknat, kena laknat. Bila sebut laknat, menunjukkan dosa besar. La'anallah ar-rashi wal murtashi. Allah laknat orang yang rasuah, pemberi rasuah, penerima rasuah. Tajuk khutbah yang selama hari ini. Laknat menunjukkan dosa besar. Dan dosa yang paling besar, sebagaimana yang disebut oleh hadis Nabi, dikenal sebagai as-sab'ul mubiqat, 7 perkara dosa yang membinasakan. Disebut dalam hadis yang sahih, ialah asyirku, syirik. Yang kedua, qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq, bunuh nyawa orang tanpa hak, membunuh dengan zalim. Sihir, makan riba, makan harta anak yatim, menuduh orang yang baik melakukan zina, dan lari daripada medan perang. Ini disebut oleh hadis Nabi dosa besar. Baik, termasuk dosa besar juga, kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, deraka ibu bapa, memutuskan silaturahim, penyaksian palsu, minum arak, zina dan lain-lain lagi. Termasuk dosa besar juga ialah meninggalkan faraid asasiyah, perkara-perkara fardu yang asasi, seperti tinggal sembahyang, tak keluar zakat, tak puasa. Termasuk dosa-dosa besar. Baik, termasuk dosa-dosa yang besar juga ialah apa yang disebut oleh hadis Nabi SAW. Setiap yang disebut oleh Nabi yang memberi ancaman yang keras, dosa besar. Seperti deraka kepada ibu bapa dan syahadatul zur, penyaksian palsu. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cuba rekahkan. Saya tak baca teks, baca teks lambat. Pak tak ingat sampai mana. Kemudian kata Dr. Yusuf Qardawi lagi, termasuk dosa besar juga, dosa besar yang berbentuk hati, maksiat hati. Maksiat hati pun ada dosa besar. Ya, ada dosa besar. Yang biasa kita tahu dosa besar tu hak biasa ni, hak jenayah lah. Bunuh orang, zina, minum arak. Tak. Ada dosa besar, kabairu ma'asil qulub, dosa besar yang merupakan dosa-dosa hati. Ada. Sebagaimana dosa besar yang amalan zahir, begitu juga ada dosa besar amalan hati. Malahan kata Yusuf Qardawi, bal kabairul ma'asil qulub asyaddu isman. Malahan dosa besar yang merupakan dosa hati ini lebih besar lagi dosanya. Siapa tahu tu. Pasal apa pula? Sebab amal seafdal amalan hati. Ada. Kata dia Yusuf Qardawi, afdalu hamalah hati ini lebih besar daripada amal jawarih. Pula iyakah? Iya, pasal semua amal jawarih itu berpunca daripada hati. Amal hak zahir ini berpunca daripada hati. Nak sembahyang, hati tu nak, hati malah tak sembahyang.
Nak keluar zakat, hati tak keluar. Kalau hati tak nak keluar, tak keluar. Tangan tak akan ambil duit, keluarkan zakat. Oleh kerana amalan hati ni besar, maka dosa hati pun besar. Kata Dr. Yusuf Qaradawi. Dosa-dosa hati. Kemudian Dr. Yusuf Qaradawi menyebut beberapa dosa hati, antaranya ialah istikbar, takabur. Takabur ni tuan-tuan dosa besar. Dosa hati yang besar. Kita rasa kecil, dosa kecil dah. Sebab itu kata Syekh Qaradawi, iblis menjadi kafir disebabkan dosa takabur. Bila Allah Subhanahu wa taala perintah dia sujud hormat kepada Adam alaihi salam. Bukan sebab Adam, hormat pada Adam. Tetapi oleh kerana dalam hatinya ada sifat sombong, takabur. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah perintah kepada malaikat supaya semua sekali sujud hormat kepada Adam. Fasajadu, mereka semua sujud hormat mereka, illa iblis, melainkan iblis aba. Satu, dia enggan. Enggan ni mari di mana? Hati. Mari di hati ya, enggan ni. Mari di hati, enggan ni. Enggan patuh kepada perintah Allah di hati. Wastakbara, dan dia sombong, takabur. Dari mana? Hati juga. Wa kana minal kafirin, dan dia menjadi kafir. Disebabkan keengganan hati itu jadi kafir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dosa hati ni jangan pandai remehkan tuan-tuan. Bab takabur Nabi sebut, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala habatin min kibr. Tidak masuk syurga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji yang kecil sahaja sifat sombong, takabur. Tak masuk syurga. Takkan tak masuk syurga saat kita orang Islam? Ulama jawab dua jawapan. Yang pertama, kalau dia menghalalkan sifat sombong, takabur ni, tak masuk syurga selama-lamanya pasal dia dah jadi kafir kerana menghalalkan yang haram. Dengan sepakat ulama, sombong ni haram sepakat ulama. Bukan kata mazhab Syafi'i sombong haram, mazhab lain boleh. Tak ada. Kalau dia menghalalkan yang haram yang disepakati oleh ulama, jadi kafir. Selama-lamanya tak akan masuk syurga. Dan api neraka selama-lamanya kalau menghalalkan sifat sombong. Tak, jalan ini. Jalan. Tak, orang tegur je, sombong ni haram. Apa haram? Tak ada haram. Ada sombong macam tu dah. Saya halal. Orang lain haram, saya halal. Tapi itu boleh dia masuk neraka. Yang kedua, kata ulama, dia tidak menghalalkan sombong. Memang dia tahu sombong itu haram, tapi nak berlagak di dunia. Orang macam ni ada harapan ke syurga sebab dia tak jadi kafir. Dan Nabi sebut tak masuk syurga tu, tak masuk syurga bersama-sama tanpa hisab. Faham tak? Tak masuk syurga tanpa hisab. Maknanya sangkut dulu, tak masuk syurga direct. Transit di neraka dulu disebabkan ada sifat sombong. Dan kalau iman dia belum terbatal, baru dia memasuki syurga. Rendam dah ada neraka berjuta tahun dulu, buang karak-karak sombong, habis dah kekarak, baru boleh masuk syurga. Itu pun kalau imannya belum terbatal. Kalau iman batal, habisnya neraka. Faham jadi ini contoh sifat sombong. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia menyebut beberapa penyakit hati. Penyakit hati yang menjadi dosa, termasuk dosa-dosa yang besar, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang kita tu anggap kecil, apa besar. Antaranya ada hasad wal baghdha, hasad dengki. Antaranya hasad dengki. Masya Allah. Hasad dengki dosa besar rupanya. Kita tahu kecil je, dosa besar dah tuan. Masya Allah. Baik, Nabi sebut, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulu hasanati kama ta'kuluna al-hatab. Awas kamu daripada hasad dengki.
Kerana sesungguhnya hasad dengki itu akan memakan amal kebajikan kamu seperti mana api memakan kayu. Oh, kuat ibadat bagus. Haji 50 kali pergi haji, contohlah. Tak? Pergi haji, sembahyang malam qiyamul lail, tapi dalam hati ada penyakit hasad dengki. Akhirat kelak, mana amal aku buat tak ada habis. Hangus habis. Pasal apa hangus? Sebab dia simpan penyakit hasad dengki bertahun-tahun dalam hati. Amal hak dia buat habis dimakan oleh hasad dengki. Sebab tu tuan-tuan, sebab tu Allah murka golongan Yahudi disebabkan penyakit hasad. Hasadan min indi anfusihim. Ya Quran. Allah murka golongan Yahudi kerana hasad dengki. Banyak ayat Al-Quran. Antara surah Al-Nas, Allah minta supaya kita berlindung dengan penyakit hasad dengki. Min syarri hasidin iza hasad wa min syarri hasidin iza hasad. Dan aku minta perlindungan juga daripada kejahatan orang yang hasad bila dia hasad. Kita disuruh minta berlindung daripada hasad. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, la yastami'u fi jawfi 'abdin al-iman wal hasad. Tidak akan berhimpun dalam hati seseorang hamba itu dua perkara, iman dan juga hasad. Iman dan hasad tak boleh berhimpun. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang jaiz, yang baik, dan juga Imam At-Tirmizi dan Al-Haythami. Tidak berhimpun dalam hati seseorang itu dua perkara, iman dengan hasad. Mana kalau ada hasad ada iman? Tak ada. Kafir lah. Tak kafir. Belum kafir lagi. Melainkan dia menghalalkan hasad, memang dia kafir. Hasad memang tahu haram, cuma payah nak buat. Buat ayah buat, tak jadi kafir. Tapi iman dia tak sempurna. Iman dia tak sempurna. Ni yang Nabi sebut, tak akan berhimpun dalam hati seseorang itu dua perkara, iman dengan hasad. Kalau ada hasad, iman dia confirm tak sempurna. Betul tuan-tuan, jadi tu lebay, tu haji, tu apa, bagus dah. Tapi ada penyakit hasad, samtirong. Tak samtirong tu. Nampak, bagus tiap-tiap hari, waktu pergi masjid, tapi dengki boleh tahan. Pak lebay malam. Pasal ada penyakit hasad dengki. Baik. Yang kedua, syuhul muta'. Antara dosa besar hati juga maksiat hati yang membinasakan juga ialah syuhul muta', penyakit bakhil, penyakit kedekut. Nabi sebut dalam satu hadis Nabi, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani dan Awsat, ya, dan juga sahih Jami' Sahih, yang berbunyi salasun muhlikatun syuhul muta' hawal muttaba' i'jabul mar'i bi nafsih. Tiga perkara, tiga penyakit yang membinasakan. Tiga perkara yang membinasakan, kata Nabi. Yang pertama syuhul muta', bakhil, penyakit bakhil, ya, kedekut yang dipatuhi, diikuti. Dalam hati kedekut, ikut. Dah, tengok nak bagi duit RM1 banyaknya 10%. Kaya nak bagi sedekah RM10 sayang, RM1 pun sayang, 10 sen bagi, 10 sen. Dah, syuhul muta', bakhil, sifat bakhil yang dipatuh pada sifat bakhil itu membinasakan. Berapa ramai hari ini orang kuat sembahyang tapi bakhil? Ada. Bab hubungan dia dengan Allah bagus. Bagus dah, kuat sembahyang, dia boleh lagi, tapi bakhil. Harta benda bakhil. Bakhil itu akan merosakkan, membinasakan dia, tuan-tuan. Jangan begitu. Yang kedua, hawa muttaba', hawa nafsu yang dituruti. Nafsu nak itu buat, nafsu nak ini buat ini, ikut hawa nafsu, buat lagi apa yang nafsu nak, buat lagi. Tak boleh tahan. Dah. Rosak, orang ni rosak. Rosak, binasa dia. Pasal dia akan ikut dengan nafsu sehingga dia akan jatuh ke lembah kehinaan. Yang ketiga, i'jabul mar'i bi nafsih, rasa kagum seseorang terhadap diri sendiri. I'jab, ujub. Aku buat ibadah, kiam boleh cakap malam, haji nampak lebat, pemalas kiam boleh. Boleh sebut tu, ungkit tu.
Kenapa? Semalam kuat betul ibu. Yang terkejut saya tengah qiyamul lail. Pandai lah. Tengah qiyamul lail malam. Terkejut, gila. Betul. Tak sempat habis qiyamul lail. Sebab 50 rakaat aje. Cuma 50 rakaat aje. Biasa-biasa 100 rakaat. Orang nak tanya pun dia cakap lah. Awal-awal cakap. Tuan-tuan, puasa api amalan dia tuan-tuan. Tak usah cakap kat orang lah, kita buat kebaikan. Dia cakap cakap kat orang, dia cakap kat orang jadi kosong, tak ada pahala, rugi. Melainkan kita nasihat anak-anak kita untuk sebagai teladan. Sebutkan kita lain cerita, kita sebut hak kita buat tu untuk jadi iktibar pada orang bawahan kita. Tak ada masalah, bukan niat ejak, niat iktibar tak apa dah. Niat ejak, habis kosong pahala. Tuan-tuan, Allah sebut wa yauma hunain idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an. Ingatlah pada ketika perang Hunain, kamu rasa ujub, rasa kagum dengan bilangan kamu yang ramai. Akhir sekali bilangan kamu tak berguna pun untuk kamu. Ayat ni turun berkaitan dengan perang Hunain. Nabi SAW berperang dengan orang kafir tuan-tuan. Perang Badar, orang Islam sikit je, orang kafir berganda-ganda daripada orang Islam. Kebanyakan perang-perang dalam zaman yang Nabi hadapi tak menang. Perang Uhud kalah pasal apa? Sebab Allah nak ajar orang Islam kerana engkar perintah Nabi. Nabi kata apa pun yang jadi, jangan turun daripada bukit Uhud ni. Tiba-tiba dia turun. Dia kata, perang dah habis dah, boleh turun. Turun untuk ambil harta pasal perang. Akhirnya kalah orang Islam disebabkan engkar perintah Nabi. Dalam perang-perang lain menang dah tu. Perang Hunain masa tu orang Islam dah kuat. Ramai orang Islam. Tentera Islam lebih ramai daripada tentera musuh. Maka mari perasaan ujub dalam hati tentera orang Islam. Kita lagikan sikit pun kita menang. Perang Badar sikit je, orang kafir ramai lagi boleh menang. Ini kan pula kita ramai, orang kafir sikit, confirm menang. Nampak tak? Confirm menang. Oleh kerana perasaan ujub dalam diri ni, Allah nak ajar orang Islam. Bila perang kalah, sebab menang-menang ni bukan kamu. Allah yang bagi. Kita hanya berusaha. Akhirnya kalah. Nak cerita ujub, bahaya ujub ni tuan-tuan, sampai tahap Allah ajar orang Islam, pada hak Nabi ada, tapi Allah dah ajar jangan ada perasaan ujub dalam diri. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hawa muntaba', hawa nafsu yang diikuti. Allah sebut, Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Allah buat ibarat orang yang menuruti hawa nafsu ni, ibarat dia orang tu macam menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Nafsu nak tu buatlah ke, nafsu nak ini buatlah ke, tak ada siapa boleh halang. Seolah-olah hawa nafsu tu Tuhan. Jadi Allah sebut, adakah kamu lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Nafsu nak apa? Ikutlah ke, patuh, taat kepada nafsu. Seolah-olah nafsu itu Tuhan. Maka itulah ibarat orang yang patuh dan taat kepada nafsu, ibaratnya seperti dia sembah nafsu dia. Faham ni? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hawa nafsu yang diikuti ni suatu penyakit hati yang berbahaya, yang kecil pada agama. Dan yang ketiga, ijab bin nafsi, saya dah sebut tadi, wallahu alam, cukup setakat dulu. Akan datang kita sambung lagi. Kita sambung sikit berkaitan dengan fatwa semasa. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fatwa semasa ni saya rasa fatwa yang lama tak habis-habis lagi. Saya cuba baca balik fatwa lama ni. Kita habiskan fatwa hak lama ni. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Negeri Selangor berkaitan dengan tajuk fatwa menangani persoalan bid'ah dalam masalah ikhtilaf perkara furu', di mana Selangor mengeluarkan fatwa perkara-perkara khilafiyah.
Khilafiyah bermaksud perkara yang ulama berbeza pandangan. Ada ulama kata sunat, ada kata tak sunat. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Bila ada pandangan yang berbeza, ini dinamakan khilafiyah. Perkara khilafiyah ni kata Selangor tidak boleh sama sekali dihukum bid'ah. Jangan hukum bid'ah. Contoh tahlil, talqin, zikir lepas sembahyang, semua ni perkara khilafiyah, tak boleh sama sekali dikatakan bid'ah sesat. Faham tak? Fatwa ni dikeluarkan pasal ada golongan yang ekstrim. Bila mengatakan tahlil bid'ah, haram, keji. Fatwa Perlis sebagai contoh. Bila sebut bab tahlil, Perlis memfatwakan tahlil, amalan tahlil ni bid'ah yang amat keji. Bukan sangat keji, amat keji. Dan menyerupai syukur ghufran, sedia pengampunan dalam agama Kristian. Oh tu. Ada fatwa Perlis yang saya ada bawa ni. Tak baca lah. Bid'ah yang amat keji menyamai segi pengampunan dalam agama Kristian. Masya Allah. Tak teruk sungguh lah. Kalau dia kata kami menolak tahlil, boleh berkira tahlil perkara khilafiyah. Siapa yang nak buat silakan, ada pandangan ulama. Kami memilih pandangan yang tidak ada tahlil. Okey ya. Kita tak marah. Tak nak buat tahlil. Cuma bila orang buat bid'ah amat keji, macam agama Kristian, marahlah. Satu manusia buat. Tak, satu manusia buat. Kristian lain tuan-tuan. Kristian yang mengampun dosa tu padri. Tak, orang berdosa jumpa padri. Awak apa? Saya berzina, padri bayar 1,000. Bayar 1,000. Padri mengampunkan dosa. Itu Kristian. Orang Islam ada itu. Pak Imam mengampunkan dosa tak? Tak pernah jumpa lagi Pak Imam mengampunkan dosa orang. Kalau ada Pak Imam mengampunkan dosa orang, ambil Pak Imam Islam dalam bolah tu. Itu bukan Pak Imam tu, itu orang sakit mental. Tak ada. Apa yang berlaku dah, yang berlaku kita baca Al-Quran, berzikir, bertahlil, tak niat sedekahkan pahala kepada si mati. Tak, bukan kita yang mengampunkan dosa orang, Allah yang mengampunkan dosa orang. Tak sama. Tak, kenapa yang dikatakan menyerupai agama Islam ni? Ni fanatik ekstrim tuan-tuan. Jadi fatwa Perlis ni tak sebenarnya untuk menangani isu-isu ekstrim dalam hukum hakam ni. Fatwa Perlis tu bercanggah langsung dengan Selangor dan dengan semua negara di Malaysia. Negeri di Malaysia. Selangor seorang, Perlis seorang je yang lain daripada negeri lain. Baik. Jadi kita Selangor telah menyenaraikan 19 perkara khilafiyah yang tak patut dituduh sebagai bid'ah. Saya dah ulas sebahagiannya. Hari ini nak sambung sampai mana tak ingat. Saya ulang balik sekali lalu. Membaca Yasin pada malam Jumaat, membaca tahlil dan talqin untuk si mati, mengadakan kenduri arwah, menyambut sambutan Maulid Rasul, membaca Yasin 3 kali malam nisfu Syaban, berdoa beramai-ramai selepas solat berjamaah. Ini semua ni dah kan? Sudah kan? Sudah, okey. Berdoa beramai-ramai selepas solat berjemaah pun sudah kan? Membaca wirid dan zikir secara kuat nyaring beramai-ramai selepas solat fardu sudah kan? Tak lagi. Berzikir lepas sembahyang. Membaca wirid dan zikir secara kuat selepas sembahyang fardu. Dah ulah ke belum? Belum lagi. Belum. Ya kah? Ya kan ni? Belum. Betul belum ni? Ni lah zikir pas sembahyang ni. Kalau pas sembahyang kita berzikir kan ni, Perlis memfatwakan bid'ah. Dalam khutbah Perlis, khutbah yang dibaca seluruh Perlis, dia sebut ni berzikir lepas sembahyang dengan kuat di seluruh masjid, perbuatan ni bid'ah yang menyalahi akidah, syariat dan akhlak. Saya dah pernah baca pernah khutbah Perlis, petikan khutbah Perlis. Zikir lepas sembahyang ni bid'ah keji, bid'ah yang sesat. Jadi Selangor keluar fatwa zikir lepas sembahyang khilafiyah. Saya dah ulas ke belum zikir lepas sembahyang? Belum ya? Belum, kita ulas sikit lah sambungan ni. Baik, sambungan antara perkara khilafiyah lagi lah ialah
membaca, berzikir, berwirid lepas sembahyang dengan ramai-ramai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan isu zikir ni tuan-tuan, saya sentuh sikit. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Azkar. Saya tak bawa kitab tu. Kitab Al-Azkar. Tebal kitab tu. Himpunan zikir-zikir yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Menyebut, kata Imam Nawawi, sepakat ulama sunat berzikir selepas sembahyang. Sepakat ulama. Dia sebut sepakat ulama, seluruh ulama, tak ada siapa pun yang menafikan. Kerana hadis-hadis tentang zikir lepas sembahyang kebanyakannya sahih. Sepakat ulama sunat berzikir lepas sembahyang. Yang menjadi khilaf ulama, zikir seorang-seorang ke ramai-ramai, slow ke kuat, hak tu khilaf ulama. Faham tak? Pelis dia ambil pendapat yang kata zikir perlahan, tak boleh ramai. Ramai-ramai ni bid'ah. Akhirnya bila tak zikir ramai-ramai, seorang-seorang pun tak berzikir. Habis sepanjang cabut je. Ada orang pelis ni? Tak ada. Tak. Biasa tuan-tuan biasa pergi kuliah, pergi pelis, biasa pergi. Ada orang ni berzikir tak lepas sembahyang? Lepas sembahyang, dia zikir ke ataupun cabut tu? Tak tahu kan? Tak tahu. Biarlah, tak apalah. Jadi isunya zikir itu sendiri memang sepakat ulama sunat. Kerana dalil-dalilnya banyak. Sebagai contoh hadis yang berkaitan dengan zikir lepas sembahyang. Sebagai contoh, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh jamaah muhaddisin malaikat Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Ibn Majah dan lain-lainnya menyebut Nabi SAW kana idza sallama istaghfara salatan wa yaqul Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nabi setelah memberi salam sepanjang sembahyang lah, Nabi beristighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, ataupun astaghfirullahalazim 3 kali. Kemudian Nabi berkata Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini lafaz Imam Muslim. Ada riwayat yang lain tambah lagi sebagaimana yang kita baca selalu ni. Yang kita baca selalu ni bukan riwayat yang lain. Riwayat Imam Muslim dia pendek je, menunjukkan hadis ini sahih. Nabi beristighfar, berzikir, berwirid lepas sembahyang. Baik, dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, Abu Daud dan lain-lainnya, hadis yang sahih juga, Nabi berpesan kepada Muaz bin Jabal, di mana kata Muaz bin Jabal, laqiyani Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni usika bi kalimatin taquluhunna fi kulli salatin aw fi duburi kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Muaz bin Jabal, Nabi bertemu dengan aku. Nabi pernah bertemu aku, lalu Nabi berkata, wahai Muaz, aku nak wasiat kepada kamu beberapa kalimah, bacalah setiap kali lepas sembahyang. Aku nak pesan kepada kamu beberapa kalimah, beberapa doa. Doa baca tiap-tiap kali lepas sembahyang. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi ajar Muaz supaya baca doa ni. Hadis sahih. Baik, dalam hadis yang lain, yang ni saya kenyataan tuan-tuan, saya ambil dari kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, Fiqh Islam dan dalil-dalilnya karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kitab fiqh Pak Mazhab, kitab muktabar tuan-tuan. Kitab muktabar Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pengarang kitab Tafsir Al-Muni itu. Dia ada mengarang kitab fiqh Pak Mazhab, ada sebelah diri bawah gitu. Kitab tu bawah kita. Saya tak bawa, saya foto stage je. Baik. Dalam hadis yang lain Nabi kata man qara'a ayatul kursi fi duburi salatil maktubah kul kana fi zimmatillah ila salatil ukhra. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani. Siapa-siapa yang membaca ayat kursi setiap kali selepas sembahyang, ia berada di bawah pemeliharaan Allah sehingga sembahyang yang berikutnya.
Baca ayat kursi dapat pemeliharaan Allah, berada di bawah penjagaan Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain Nabi sebut man qara'a ayatul kursi wa qul huwallah dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hum min dukhul jannah ila al-maut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Tabarani dan Ibn Hibban dengan sanad yang baik. Yang bermaksud siapa-siapa yang membaca ayat kursi qul huwallah setiap kali lepas sembahyang, tiada halangan untuk memasuki syurga mereka mati je. Di Nabi. Dalam hadis yang lain daripada Uqbah bin Amir katanya amarani Nabi sallallahu alaihi wasallam an aqra al-muawwizat. Nabi memerintahkan aku, kata Uqbah bin Amir sahabat Nabi, supaya aku membaca muawwizat 3 kul tu. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh apa namanya Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan Imam At-Tirmizi. Baca 3 kul setiap kali lepas sembahyang. Semua ni tuan-tuan, kita amal selalu. Kalau kita amal tu kan Fatihah, ayat kursi 3 kul kan. Lepas tu baru berzikir. Ada hadis ke ni? Baik, dalam hadis yang lain, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim sahih, Nabi bersabda, man sabbahallaha dubura kulli salatin 33. Siapa-siapa yang bertasbih kepada Allah setiap kali selepas sembahyang sebanyak 33 kali. Wa hamdallaha 33. Kemudian dia bertahmid pula kepada Allah 33 kali. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Wa kabbarallaha 33. Lepas tu dia bertakbir pula Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Fatilka 99. Semua itu berjumlah 99. Wa qala tamamal mi'ah, dan dia berkata yang ke-100-nya dengan perkataan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa kata iaitu ghufirat khatayahu walau kana mithla zabadil bahr, diampunkan dosanya walaupun banyak seperti buih di laut. Nampak tak? Hadis sahih Imam Muslim. Cuma ulama sebut dosa hak diampun ni dosa kecil. Dosa kecil banyak macam buih laut, Allah ampun. Dosa besar wajib bertaubat. Faham tak? Baik, semua hadis ni sahih tuan-tuan. Nak kata bid'ah zikir lepas sembahyang tak boleh. Sepakat ulama dah ni. Sepakat ulama kata sunat berzikir. Faham tak? Yang kata ulama dalam masalah zikir seorang-seorang tu ramai-ramai. Ada pandangan yang mengatakan zikir seorang-seorang. Faham tak? Pandangan jumhur ulama zikir ramai-ramai. Dua-dua boleh, seorang-seorang boleh, ramai-ramai pun boleh. Dua-dua tu, kedua-dua pandangan ulama. Ulama yang kata sunat zikir ramai-ramai ni, dia berpegang dengan hadis sahih. Sahihain Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Nawawi menyebut hadis ini yang kita al-azkar. Inna raf'a as-sawti bi-dhikri ba'da as-salatil maktubah inda sirafin nasi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengangkat suara beramai-ramai setelah sembahyang fardu, setelah mengangkat suara berzikir, mengangkat suara berzikir beramai-ramai setelah sembahyang fardu, setelah orang ramai selesai sembahyang, berlaku di zaman Nabi. Perkataannya perkataan Ibn Abbas menceritakan tentang perbuatan Nabi. Dikira hadisul fi'li, hadis perbuatan Nabi. Tuan-tuan, hadis ni tuan-tuan kadang-kadang perkataan Nabi. Hadis Nabi tu hadisul qauli panggil. Kadang-kadang Nabi tak kata apa, Nabi buat, sahabat cerita Nabi buat begian. Itu hadisul fi'li, hadis tentang perbuatan Nabi. Dalam hadis ni sahabat Ibn Abbas cerita perbuatan Nabi. Zikir lepas sembahyang yang ramai ni berlaku zaman Nabi. Menunjukkan bid'ah tak zikir ramai? Taklah. Bid'ah apa? Sahih Imam Bukhari, Imam Muslim. Mari boleh dia kata zikir ramai ni tak, bid'ah menyalahi akidah, syariat dan akhlak. Salah ke mana hadis Nabi ni? Nampak tak tuan? Ulama bincang masalah mana afdal zikir ramai atau perlahan. Sebahagian ulama kata afdal zikir seorang-seorang, zikir perlahan.
sendiri-sendiri. Sebahagian kata zikir ramai-ramai. Bukan isu zikir ramai bid'ah, tak ada. Yang kata bid'ah ni golongan yang ekstrim. Nampak tak? Fatwa Selangor sebut ni zikir ramai-ramai lepas sembahyang ni khilafiyah, tak patut dituduh bid'ah. Selesai. Azan lah. Terus saya sambung sikit lepas kita buka soalan 5 minit boleh. Baik. Jadi tuan-tuan, dalam hal ini berlaku perbezaan pendapat ulama mana afdal zikir perlahan ataupun zikir kuat. Kalau berdasarkan hadis Ibnu Sahihain Bukhari ini, Imam Bukhari Muslim ni, zikir kuat itu afdal sebab ni berlaku di zaman Nabi. Kata Ibn Abbas berlaku zaman Nabi. Dalam kitab Fathul Bari disebut ulasan Ibn Abbas, aku cam kalau dengar zikir kuat tu menandakan sembahyang dah habis. Sembahyang zikir kuat yang habis. Mana ada tak zikir kuat kat zaman Nabi? Ada. Ala ahdi Rasulillah, berlaku di zaman Nabi. Cuma sebahagian ulama mengatakan tak, peringkat permulaan Islam Nabi zikir kuat-kuat untuk mengajar orang ramai. Bila semua pandai belaka, tak, maka sunat zikir perlahan. Pasal semua dah pandai belaka. Ni satu pandangan. Dan Imam Syafi'i sendiri ketika mengulas hadis ni, dia kata wa akhtaru, aku pilih. Kata Imam Syafi'i, aku pilih. Maksud aku pilih ni afdal pada aku. Ni bincang dari sudut mana afdal, zikir kuat ke zikir perlahan, mana lebih afdal. Imam Syafi'i kata aku pilih yang afdal zikir perlahan-lahan. Melainkan imam yang nak mengajar orang ramai, maka hendaklah dikuatkan suaranya. Bila orang ramai tak pandai belaka, itu afdal perlahan balik. Ini ulasan Imam Syafi'i. Maknanya perlahan boleh, kuat boleh juga. Faham ni? Ulasan Imam Syafi'i berkaitan dengan hadis ni. Imam Syafi'i kata afdal zikir perlahan lah. Kalau seorang-seorang perlahan ni, orang ramai kuat perlahan. Dan imam boleh kuat untuk mengajar orang ramai. Tapi kalau orang ramai tak pandai belajar belaka, afdal dia perlahankan balik. Wajib tak wajib? Afdal. Aku pilih. Mari Dr. Mazhar Mufti pilih, dia putar balik kenyataan. Saya sebut terang. Sebab saya baca buku dia. Buku dia Bid'ah Hasanah yang disalahfahami. Saya baca buku dia, disebut Imam Syafi'i membantah zikir kuat. Ni bohong, tipu. Ni pembohongan yang terang benderang. Dia pun petik perkataan akhtar aku pilih. Aku pilih itu bukan bermaksud aku wajib zikir perlahan. Bukan. Aku pilih itu bermaksud afdal pada aku zikir perlahan-lahan dah. Sorang-sorang, sebanyak sorang zikir perlahan-lahan dah. Tak payah kuat-kuat. Tapi kalau imam jadi imam nak mengajar orang ramai, hendaklah kuat. Tak tu tutup. Nampak tak? Jahat. Tak boleh. Tak ada masalah kalau dia nak ambil pendapat yang kata zikir perlahan pun boleh, tak ada masalah. Tapi janganlah eksploitasi nama Imam Syafi'i untuk menegakkan faham bahabi kamu. Faham tak? Zikir perlahan pun betul juga, tak salah. Zikir kuat betul juga, tak salah. Imam Syafi'i sebutkan, melainkan imam yang nak mengajar ke orang ramai, hendaklah dikuatkan suara. Hatu tutup. Jangan sebut. Mana boleh begitu? Amanahlah sikit. Kamu mufti kan? Jadi saya tak kata zikir perlahan tu salah, tak kata. Zikir perlahan pun betul, zikir kuat pun betul. Yang masalahnya, dia nak kata zikir kuat bid'ah, sesat. Putar balik kata Imam Syafi'i. Konon-konon Imam Syafi'i pun membantah zikir kuat. Ni eksploitasi nama Imam Syafi'i, khianat terhadap Imam Syafi'i. Jelas ada orang boleh yang marah lah. Kita tak menafikan pandangan yang kata zikir perlahan. Kita marah dia tipu, dia putar balik kenyataan tu, kita marah. Faham? Saya sebutkan lagi sekali, nak zikir perlahan boleh. Kita tak kata zikir perlahan tu salah. Dan jangan kata zikir perlahan tu wahabi. Jangan kata. Cuma bila kita zikir kuat, dia kata bid'ah, confirm wahabi. Gitu cerita dia. Zikir perlahan tak salah. Cuma kami zikir kuat, dia marah lah. Zikir kuat bid'ah sah, wahabi. Faham? Gitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa untuk saya buka soalan. Ada soalan? Ya, silakan. Zikir
Baik. Di Mekah ni tuan-tuan, yang pertama Mekah ni dia memang dia lebih cenderung kepada fahaman Wahabi lah. Cuma semua yang Wahabi ni pengasas dia Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi ni diasaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan lahir di Mekah. Dia ada orang marah saya sebut ulama Saudi Wahabi, ada orang marah Wahabi tak kena. Wahabi lahir di sana, tak boleh nafikan itu. Dan Wahabi mempengaruhi kerajaan sana, kerajaan Saud sendiri. Tak boleh dinafikan itu. Cuma Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dia sendiri bermazhab Hambali. Mazhab Hambali. Jadi kebanyakan ulama Saudi bermazhab Hambali. Cuma akhir-akhir ni dia tak ikut Hambali. Dia ikut Wahabi. Wahabi macam mana? Dia ikut ulama besar dia Syekh Nasir Albani, iaitu menolak mazhab. Ikut Quran dan hadis, mazhab haram ikut mazhab. Semua orang wajib ikut Quran dan hadis. Akhir-akhir ni metod yang akhir-akhir ni yang dibawa oleh Syekh Nasir Albani, Dr. Yusuf Qaradawi sebut dalam buku dia. Bukan saya sebut ni. Dr. Yusuf Qaradawi sebut metod yang dibawa oleh Albani ni iaitulah mengajak semua orang supaya ikut Quran dan hadis dan haram taklid pada mazhab. Jadi akhir-akhir ni pembawakan ulama Saudi akhir-akhir ni dia terikut dengan Albani ni. Kita lihat fatwa-fatwa mereka banyak yang terkeluar daripada Hambali. Beza Hambali dengan Wahabi, beza sikit je. Hambali kalau kita buat mazhab Syafi'i dia tak marah. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal tu anak murid Imam Syafi'i. Tak marah. Imam Syafi'i pun tak marah kat anak murid dia tu. Tak ada kata apa kamu ni lawan guru bid'ah, tak ada. Menghormati. Imam Syafi'i sembahyang di masjid Imam Hanbali, Imam Syafi'i tak berkunuh pasal hormat orang Hanbali. Orang Hanbali pun hormat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pergi masjid dia, dah ada alim dia, tapi tahu Imam Syafi'i sebagai imam pasal hormat tu guru soal. Tak apa dah. Beza lah Wahabi tak. Wahabi ni lain. Wahabi dia kata hak dia seorang sunnah, orang lain bunuh belaka. Siapa yang dia ikut dia dianggap bid'ah, sesat, syirik, kafir. Itu Wahabi. Sebab sifat kat syirik kan dia. Tahu sifat syirik kan dia. Ustaz Ahmad amal, saya amal. Ya, ramai satu Malaysia amal sama sifat dia kata syirik. Pasal tak ikut dia, kena ikut dia baru sunnah. Ni masalah Wahabi, beza Wahabi dengan Hambali. Jadi mazhab di Saudi ni ulama dia kebanyakan bermazhab Hambali dan sebahagian mereka berpegang dengan pembawakan Wahabi yang suka membid'ahkan orang. Dengan sebab itu mazhab Hambali tak berkunut. Dan mereka tak berzikir lepas sembahyang. Betul, tak salah. Sebab saya kata tak zikir lepas sembahyang pun tak salah. Itu ada pandangan ulama. Bukan tak berzikir, zikir seorang-seorang perlahan-lahan. Bukan tak berzikir, zikir ni memang sepakat ulama sunat, tapi tak zikir ramai-ramai, zikir perlahan, seseorang zikir seseorang. Ni mazhab yang mereka lah, dan kita pun menghormati mereka. Kalau di Mesir dua mazhab besar, mazhab Syafi'i dengan Hanafi. Setengah masjid besar di Mesir dia berzikir lepas sembahyang macam kita. Setengah masjid seperti Mekah. Lepas sembahyang zikir perlahan-lahan seseorang. Kita dah biasa dah, saya dah biasa dah ada di Mesir, baik tahu dah biasa dah. Masjid ni zikir kuat, masjid ni tak zikir macam Mekah. Dua-dua betul lagi. Sebab saya kata siapa yang tak zikir ramai-ramai tak ada masalah, betul itu. Itu satu pandangan. Cuma siapa yang nak zikir ramai-ramai jangan kata bid'ah besar. Pasal itu pun pandangan ulama. Faham tak? Jadi beza dia di Saudi ni kebanyakan mereka berpegang dengan mazhab Hambali dan sebahagian mereka memang ikut metod Wahabi. Ya ekstrim, tak tuan-tuan pergi Mekah manakah baca Al-Quran. Dia lepuk kepala tu. Bid'ah. Itu Wahabi tu. Kalau Hambali dia tak marah. Dia tahu ini mazhab Syafi'i. Kalau hak yang kanan tu itu Wahabi tu. Saya pernah pergi Mekah tahun 2007. Dah seorang saya sembahyang zuhur, kita makmum yang muafiq, kita takbir sempat takbir bersama-sama takbir imam dah dia tak awal. Boleh jadi imam kita pas doa iftitah kot. Kalau kita pergi awal kita tak baca juga, kita pergi awal. Sama-sama imam sah. Jadi kita dah habis Fatihah, imam dah habis Fatihah, dah rukuk dah. Imam dah rukuk, saya makmum muafiq, saya wajib menghabiskan Fatihah. Jadi saya lambat rukuk.
Sempat kau imam pun, cuma terlambat. Sebab saya wajib mengambilkan Fatihah. Lepas sembahyang ada orang Arab sebelah tu. Solat tu kafar sudah cakap Arab lah. Sembahyang kamu tak betul. Tak betul sebab lambat rokok. Kalau kira makmum muafiq diberi kelonggaran, tertinggal daripada imam tak lebih 3 rukuk panjang. Kalau kira tak ada masalah dalam mazhab kita, tak timbul isu pun. Tapi nak cerita Wahabi. Saya kata mazhab Syafi'i, ana mazhab Syafi'i. La, Islam tidak wahid lah mazhab. Islam tu satu agama je, tak ada mazhab-mazhab. Wahabi tu faham kita. Kalau dia Hambali, dia faham dari mazhab Syafi'i, muafiq. Islam ni satu je, tak ada mazhab-mazhab. Kita pun terang lah kat dia dalam mazhab Syafi'i ni makmum ada dua, sama ada makmum muafiq atau makmum masbuk. Kalau makmum muafiq wajib menghabiskan Fatihah sebab Nabi bersabda, kita pakai hadis kat dia, la salat liman lam yaqra bi Fatihah, kita tak sah sembahyang orang yang tak baca Fatihah. Bagi hadis kat tu Arab. Ya apa tuan-tuan? Hadis sahih bukan khata. Hadis betul engkau salah. Bahasa banggang kat Arab ni. Tu Arab banggang. Dah kita pun inilah kata lepas inilah engkau balik rumah kau baca dulu kitab Imam Syafi'i sebelum kau konten orang. Engkau bukan kata Imam Syafi'i sesat. Dah. Syafi'i betul. Kau balik rumah kau baca kitab Syafi'i dulu sebelum kau konten orang. Kita pun keluar lah. Dia pun apa. Itu Wahabi tu. Itu game Wahabi tu. Jelas kan? Wallahu a'lam. Ada soalan lain sebelum saya tangguh? Soalan terakhir dah? Tak ada? Tak ada kan? Tak ada sekat kan? Kalau tak ada sekat dulu, insyaAllah akan datang kita sambung balik. Fatwa yang akan datang kita akan sambung fatwa yang berikutnya berkaitan dengan masalah membaca bismillah secara kuat dan nyaring dalam sembahyang fardu dan menyebut lafaz usolli dalam niat solat, membaca kunut dalam subuh. Ini kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Aku qouli hadza wa